Yang pertama dia kata ulama tidak maksum. Betul tak ulama tidak maksum? Betul. Ya, sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalimatu haqqin urida biha al-batil. Kalimah yang benar tetapi dikehendaki dengan kalimah yang benar itu kebatilan. Baik, mana benarnya apa yang dia kata? Yang pertama dia kata ulama tidak maksum. Betul tak ulama tidak maksum? Betul. Yang kedua, kata dia kita kena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul atau tidak? Betul. Jadi kedua-dua kalam dia tu betul. Macam mana orang tidak terpesona? Tetapi makna di sebalik kalam yang betul itu adalah batil. Di mana kebatilan dia? Itu kita kena cermat. Cuba perhatikan lagi sekali. Kata dia, kita tidak perlu terlampau terikat dengan ulama kerana ulama tidak maksum. Yang penting kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Soalan kita, selama ni ulama ketika berfatwa, ketika menulis kitab dan sebagainya, ulama ikut apa? Taurat atau Injil? Ulama rujuk kitab Buddha ke kitab Hindu? Kan selama ini ulama kita dalam berfatwa, dalam menulis kitab, mereka senantiasa merujuk kepada Quran dan Sunnah. Jadi itu kebatilan yang pertama. Dia memberi gambaran yang tidak betul, seolah-olah Quran dan Sunnah berada pada satu sudut, sementara ulama berada pada satu sudut yang lain. Ini gambaran yang diberikan. Apa kerja ulama? Lawan Quran dan Sunnah. Jadi kamu nak pilih yang mana? Kamu nak pilih ulama yang tidak maksum atau kamu nak pilih Quran dan Sunnah? Ini tidak betul. Realiti yang sebenar adalah Quran dan Sunnah duduk di atas. Penuh ni, kena minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk di atas. Sebagai apa? Sebagai sumber hukum, sumber akidah, sumber segala-galanya. Sedangkan para alim ulama itu duduk di bawah Quran dan Sunnah sebagai khaddam. Orang yang sangat berkhidmat kepada Quran dan Sunnah, menghabiskan masa, umur, tenaga, harta benda di dalam rangka memahami isi Quran dan Sunnah. Dan selepas itu mereka berkorban lagi memahamkan umat, menulis kitab berjilid-jilid, ya. Kadang-kadang dah tulis panjang diringkaskan, yang ringkas disyarahkan balik, semata-mata untuk memahamkan umat. Inilah yang Quran dan Sunnah perintahkan. Jadi hati-hati. Itu penyelewengan yang pertama. Yang kedua, kita ulang balik. Kata dia kita tidak perlu terlampau terikat dengan ulama kerana ulama tidak maksum. Yang penting kita ikut Quran dan Sunnah. Soalan kita, ikut ulama memang kerana maksumkah? Adakah kerana maksum kita ikut ulama? Tidak. Kerana kalau alasannya maksum, seolah-olah sahabat-sahabat Nabi juga kita tidak boleh ikut. Kerana yang pasti yang maksum hanyalah Nabi SAW. Sahabat tidak maksum. Kalau tidak ikut sahabat, bererti ilmu kita sebenarnya tidak daripada Nabi. Kadang orang tak perasan. Bila-bila masa kita menolak sahabat Nabi, bermakna ilmu kita bukan daripada Nabi SAW. Kerana yang mengambil ilmu daripada Nabi, yang talaki dengan Nabi, yang menadah hidayah daripada Nabi SAW adalah sahabat. Tiba-tiba dengan alasan sahabat tidak maksum, kita tak nak ikut sahabat, bermakna sanad ilmu kita itu terputus, tidak sampai kepada Nabi SAW. Maka kita ikut sahabat bukan kerana maksum, tetapi kerana mereka adalah murid-murid Nabi SAW. Mereka lah yang menjadi mata rantai pertama di dalam sanad ilmu. Maka kita ikut sahabat bukan kerana maksum. Demikian kita ikut ulama bukan kerana maksum, tetapi kerana mereka warasatul anbiya, pewaris Nabi di dalam ilmu, atau dengan erti kata yang lain, kerana mereka adalah pakar di dalam bidang agama. Dan ini sebenarnya logik yang terpakai dalam semua bidang yang lain. Dalam bidang apa sekalipun, biasanya kita itu akan patuh ikut kepada pakar walaupun mereka tidak maksum. Contoh antara dua orang, kita ada dua orang kenalan,
seorang medical doctor, ya, handsome orangnya, pakai baju kemeja, pakai seluar selek, kemas, ya, dengan baju doktor dia dengan stetoskop. Dengan seorang lagi dia kerja pomen, dengan baju comot, dengan minyak hitam, dengan bau asap, ya. Jadi yang nampak lebih meyakinkan jelas adalah doktor. Tapi kalau kita ada masalah kita, kereta kita rosak, enjin ada problem, nak hantar pada doktor ke pomen? Pomen, walaupun dia comot, walaupun dia bau asap, ya, tetapi dia pakar dalam bidang enjin. Yang kita bawa kepada doktor adalah kalau badan kita ada problem. Biasanya kalau kita rasa tak sihat, kita misalnya bercerita dengan kawan, kita kata, saya sehari dua ni rasa pedih mata. Upload dia kata, tu tak lama lah tu. Tu 2-3 hari lagi tu tak ada lah. Itu yang jenis tak ada insurans lah. Tapi kalau kawan yang prihatin, biasa dia akan tanya kita, engkau dah cek doktor atau belum? Betul kan? Nah, tak betul, ya. Yang sebetulnya dia kena tanya, doktor dah cek engkau ke belum? Kau cek doktor, siapa yang pandai? Dia sepatut tanya, doktor dah cek engkau ke belum? Baik, kalau doktor cek kita, biasanya doktor akan bagi suggestion ubat. Dia kata awak ada penyakit macam ini, jadi tak apa, saya akan berikan 3 jenis obat, ya. Yang pertama ni 2 biji awak ambil sebelum makan. Yang nombor 2 ni 3 biji lepas makan. Baik doktor. Yang ketiga ni 4 biji, ya, sambil-sambil makan. Baik doktor. Kenapa kita begitu taat kepada doktor? Adakah kerana doktor maksum? Tidak, doktor juga boleh tersalah, boleh tersilap. Tetapi kita yakin dan taat kepada cadangan doktor kerana dia pakar di dalam bidang perubatan. Tapi kalau bidang lain orangnya. Misalnya kalau kita nak ke sana sini, yang tempat yang jauh menaiki kapal terbang, kita bawa sendiri ke taklid pada pilot? Tak jelas kita taklid pada pilot. Habis pilot maksum? Tidak. Walaupun dia tidak maksum, dia adalah pakar. Jauh lebih baik berbanding kalau kita yang bawa. Kita yang bawa kemungkinan pertama tak naik. Tak naik okey lagi. Yang sangat membimbangkan sudah naik, kemudian terhempas balik, na'udzubillah min zalik. Jadi tak maksumnya pilot dalam bidang bawa kapal terbang, dia adalah pakar. Tak maksumnya ulama dalam agama, mereka adalah pakar sesuai dengan amaran daripada Nabi SAW. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila disandarkan sesuatu itu bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kebinasaan. Maka kita sandarkan agama itu kepada ahlinya, iaitu para alim ulama. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.